السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama baru selesai dapat mengerjakan fardu maghrib secara berjemaah dan kemudian sama-sama diberi taufik untuk duduk satu majlis ilmu, majlis pembacaan kitab Midrajul Fawatih, syarah kepada kitab Mishkatul Masabih yang telah dikarang oleh Maulana Husnul Hizam hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan yang banyak daripada pengajian kitab kita ini, bagi kebaikan yang banyak kepada guru saya yang telah bertungkus lumus waktu masih belajar lagi menghimpunkan kitab ini, mengumpulkan syarahan-syarahan daripada pengajian beliau semasa di Pakistan. Dan kemudian semoga kita juga dapat ambil manfaat daripada hasil karangan-karangan dan juga kitab-kitab hadis yang dikumpul yang telah ditulis oleh para ulama kita salafus salihin sebelum ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita suntikan semangat untuk memahami Al-Quran dan juga memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung jilid 1 muka surat 397 di bawah tajuk azab bab keempat, azab kubur, hadis yang ke-137 dalam kurungan hadis yang ke-13, iaitu di bawah tajuk khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan fitnah kubur. Wa bihi qala an Asma' binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban fadhakara fitnatal qabri allati yuftanu fiha al-mar'u falamma dhakara dhalika ضج المسلمون ضجة. رواه البخاري وهكذا. وزاد النسائي حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. Sayyidatina Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bangun berkhutbah dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang fitnah kubur yang seseorang itu akan diuji di dalamnya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara tersebut, orang-orang Islam mula berteriak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari begini, dan Imam Nasa'i telah menambah dalam riwayatnya, teriakan mereka telah menghalang aku memahami percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tangisan itu telah reda, aku telah bertanya kepada seorang lelaki
yang dekat denganku wahai fulan, moga Allah Subhanahu wa taala berkati kamu. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir percakapan baginda, katanya telah diwahyukan kepadaku bahawa kamu akan diuji di dalam kubur seumpama fitnah Dajjal. Baik, hadis ini telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, iaitu salah seorang anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana umur beliau berbanding Sayyidatina Aisyah, yang mana beliau adalah lebih tua daripada Sayyidatina Aisyah, berumur 10 tahun lebih tua daripada Sayyidatina Aisyah. Baik, penerangannya, beliau lebih tua 10 tahun daripada saudara perempuannya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Baik, dan Asma binti Abu Bakar ni ya adalah merupakan seorang yang telah diberi gelaran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Zatun Nitaqain. Ya, Zatun Nitaqain. Ini gelaran yang Nabi berikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Thur, ya, ketika hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib, di Madinah. Maka ya, masa Nabi SAW berada di Gua Thur ini, Nabi SAW telah memberikan satu tugas kepada Sayyidatina Asma. Kita tahu kisah ni di mana keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala terima keluarga ni ya untuk berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Sayyidina Abu Bakar sendiri, anaknya Sayyidina Abdullah, hambanya, begitu juga Sayyidatina Asma. Jadi semua keluarga ini memainkan peranan yang besar di dalam hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tugas yang diberikan oleh kepada Sayyidatina Asma ini adalah membawa makanan. Yang mana makanan ini perlu diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, yang mana ketika itu berada di Gua Thur. Perjalanan daripada kota Mekah ke tempat Gua Thur ni adalah lebih kurang 5 kilometer, tuan-tuan. Dan beliau berjalan kaki dalam keadaan ketika itu kata ulama sedang mengandung. Sedang mengandung Sayyidatina Asma. Dan pada satu ketika beliau telah membawa makanan ini, dan dalam perjalanan beliau mendapati apa yang beliau bawa itu makanan ini tidak tertutup, tidak terikat, dan akhirnya beliau telah mencabut tali pinggang beliau dan telah mengoyak dia menjadi dua bahagian. Satu dibuat sebagai ikatan untuk makanan baginda Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar ini, dan satu lagi bahagian daripada tali tadi telah dibuat sebagai ikatan untuk tali pinggang ni. Maka bila dia dapat dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah memberi gelaran Zatun Nitaqain kepada Sayyidatina Asma radhiyallahu anha. Baik. Jadi beliau masuk Islam mana ketika itu adalah di antara orang-orang yang awal masuk Islam. Bahkan ada yang pendapat mengatakan selepas 17 orang. Selepas 17 orang memeluk agama Islam. Suami beliau adalah Zubair bin Awam. Yang mana Zubair bin Awam ni adalah sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Zubair bin Awam adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Jadi Zubair bin Awam adalah anak kepada Safiyah. Yang mana Safiyah ni adalah adik-beradik dengan Abdullah bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebab itu Zubair bin Awam ni adalah sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebenarnya beliau telah wafat selepas 10 hari anak beliau Abdullah bin Zubair wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berumur 100 tahun.
Ini ya, Asma radhiyallahu anha ini meninggal dunia ketika berumur 100 tahun, yang mana ketika itu selepas 10 hari anak beliau Abdullah bin Zubair meninggal dunia. Jadi kata kata para ulama-ulama sirah, ketika beliau meninggal dunia, giginya masih sempurna, bagi sempurna. Dan begitu juga segala-galanya, dia punya walaupun sebelum wafat, maka dikatakan hafalannya pun begitu baik, hafalan-hafalan Qurannya pun, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diingati oleh beliau. Jadi inilah berkat di mana kata ulama, orang yang mana ada hubung kait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang selalu membaca Al-Quran, yang selalu berhubung dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, dan Allah Subhanahu wa taala bagi keberkatan dalam umurnya. Baik. Baru pagi tadi belajar dengan Syekh Ahmad Mustafa. Kata beliau, di antara sebab satu orang tadi diberi kekuatan di dalam hafalan dia ialah disebabkan gunnah yang ada di dalam Quran. Pelik saya dengar first time benda ni. Gunnah yang ada dalam Quran ni menjadi sebab kekuatan hafalan, kekuatan ingatan pada diri seseorang. Dia kata ada orang buat kajian ketika satu orang tadi mengeluarkan bunyi dengung yang berasal dari pangkal hidung, maka akan dirasai getaran di pangkal hidung, iaitu dipanggil khayshum, dan juga getaran itu akan turut dirasai di bahagian otak. Getaran itu akan dirasai mungkin tak banyak tapi sedikit. Mungkin di antara itu adalah faktor Allah Subhanahu wa taala menyebabkan satu orang yang mana dia selalu baca Al-Quran, berhubung dengan Al-Quran, Allah Taala jaga dia punya otak dia, akal dia tadi daripada nyanyuk. Allah Taala pelihara dia daripada sifat-sifat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan, kadang-kadang orang tu dia lupa semuanya, dia lupa anak dia, nama anak dia, tapi Al-Quran dia tak lupa. Disebabkan dia berhubung dengan Al-Quran. Jadi begitulah kita lihat contohnya daripada kisah ini. Sayyidatina Asma ni ketika itu berumur 100 tahun, dan kata ulama-ulama sirah mengatakan giginya pun masih elok, dan begitu juga hafalan-hafalannya begitu baik. Kita ini baru mencecah 40 pun rasa dah banyak lupa kan. Baru ngajar semalam lupa dah. Ini yang ngajar ni, yang dengar tak tahulah. Baik. Jadi Asma ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan keluarga ini, dan beliaulah menjadi perawi bagi hadis ini. Beliau menceritakan satu keadaan di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan berdiri berkhutbah, bangun dan berdiri berkhutbah. Baik, adalah menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan mengenai azab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penerangan dan bayan dengan berdiri. Ini juga adalah sunnah, tuan. Bila mengajar tu kalau boleh berdiri, terbaiknya. Macam mana kalau saya berdiri kan, ustaz mengajar berdiri, mesti tak tidur lah, tuan kan. Semangat dia akan lain. Orang ketika dia bercakap dalam keadaan berdiri ni, semangat dia lain. Kalau berbanding dengan orang yang sedang duduk. Baik, jadi sebab itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menerangkan tentang azab. Ini adalah di antara perkara yang perlu kita tekankan dalam percakapan kita, dalam kuliah-kuliah kita berkenaan dengan hari akhirat, supaya kita sentiasa ingat tentang kehidupan akhirat kita, yang mana kita sering lupa. Baik, dan seterusnya ialah apa yang diberitahu kat sini ialah sesuatu pembentangan itu sebaiknya adalah dalam keadaan berdiri. Pembentangan bajet tahunan negara juga diberikan secara berdiri tanpa duduk berjam-jam lamanya. Punyalah lama berjam-jam, boleh tahan tuan. Baik, apabila mendengar berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
maka orang-orang Islam mula menangis. Zahirnya dalam lingkungan 15 hingga 20 minit. Inilah keadaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah menyebut tentang perihal akhirat, tentang fitnah yang ada dalam kubur. Seseorang akan didatangkan dengan ujian yang mana ujian itu akan hadir kepada seseorang yang masuk ke alam barzakh. Maka bila mendengarkan perkara ini, orang-orang Islam semua berteriak, menangis, kerana dapat membayangkan dan membenarkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang diberitahu oleh baginda Nabi adalah benar, maka mereka mempercayai dan meyakini, tanpa belah bagi, tanpa melihat kepada apa yang diberitahu oleh Nabi SAW itu, adakah ianya bertepatan dengan akal, adakah ia bertepatan dengan logik ke? Ini tak dilihat oleh sahabat, tuan-tuan. Maka mereka meyakini 100% apa yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Ini yang dipanggil taksir, hati yang menjadi terkesan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Bukan sahaja sahabat, tuan-tuan, hatta baginda Nabi SAW sendiri terkesan. Hatta baginda Nabi SAW sendiri adalah orang yang menunjukkan bahawa baginda bukan baca Quran biasa-biasa, bahkan baginda menghayati dan mempunyai kesan yang mendalam pada setiap apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Nabi SAW sendiri bagi tahu pada sahabat, bacakanlah Al-Quran kepada saya. Sahabat bagi tahu, adakah saya ingin baca kepada Tuan? Sedangkan Quran itu diturunkan ke atas Tuan. Maka Nabi SAW mengatakan, aku ingin mendengar daripada orang lain. Maka sahabat ni pun baca daripada awal surah sehinggalah akhir, di antara akhir ayat daripada surah, dan dilihat mata baginda Nabi SAW dan berlinangan air mata. Kerana di antara apa yang dibaca oleh sahabat ini ialah berkaitan dengan saksi-saksi yang akan dibawa di hari akhirat nanti, yang mana Allah Ta'ala akan membawa baginda Nabi SAW sebagai saksi bagi nabi-nabi yang terdahulu, bagi nabi-nabi yang terdahulu, dan umat ini juga akan didatangkan sebagai saksi. Maka berlinanganlah air mata baginda Nabi SAW. Dan ini adalah merupakan hati yang sejahtera, rohani, dalaman dia, hati yang mana telah menjadi lembut. Maka hati ini mudah menangis ketika melihat sesuatu yang mengembalikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hati yang keras, hati yang karat ini, maka dia perlu hilapkan lagi, tuan-tuan. Perlu lembutkan lagi. Bagaimana ingat kepada kematian, bagaimana membaca Al-Quran juga akan dapat melembutkan hati. Baik, seterusnya adalah sunnah juga dalam bayan menerangkan tentang perkhabaran akhirat, azab dan kubur. Aku menanyakan seorang lelaki yang dekat. Dekat di sini ada dua iktibar. Satu ialah dari segi tempat, iaitu lelaki yang dekat denganku. Yang kedua adalah iktibar kedua, dekat dari segi hubungan kerabat, iaitu mahram dengan beliau. Jadi keadaan orang tadi berteriak sehingga suara mereka agak kuat, sehingga ada di antara sahabat dan sahabiah ini tidak dapat mendengar apa yang sedang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Punyalah mereka menangis sehingga telah menghalang sebahagian sahabat sahabiah ini untuk mendengar kalam baginda Nabi SAW. Maka tatkala telah berhenti, telah tenang, teriakan mereka ni telah pun reda, maka aku pun bertanya kepada seorang qaribin minni, iaitu seorang yang hampir daripadaku. Dan beliau tanya ni kepada orang lelaki, kerana orang lelaki lebih hampir kepada baginda Nabi SAW. Jadi apa maksud seorang lelaki ini? Sama ada dari segi kedudukan, orang yang hampir dari segi kedudukan, ataupun yang lebih munasabah
di dalam kitab dalam kitab Mirqat, dalam kitab Mirqat menjelaskan yang dimaksudkan qarib di sini adalah yang mempunyai hubungan kaum kerabat dengan Sayyidatina Asma radhiyallahu anha. Ini lebih munasabah daripada kisah kisah ini, apa yang diterangkan di sini, yaitu apa yang dikatakan, apa yang ditanya oleh Sayyidatina Asma, dan sebelum pertanyaan beliau telah berdoakan satu perkara, iaitu beliau telah menyebut barakallahu fika, barakallahu fika, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kamu, baik. Jadi moga Allah memberkati kamu. Kita sepatutnya mendoakan untuk orang yang menjawab soalan kita, khususnya para ustaz yang banyak mengajar kita. Kita kena banyak berdoa untuk mereka. Jadi begitulah kata ulama, ini adalah di antara adab, sebahagian daripada adab ketika kita sedang menuntut ilmu. Kita seharusnya banyak mendoakan buat guru-guru kita, yang mana mereka ini bertungkus lumus untuk hadir ke tempat kita, untuk menyampaikan kuliahnya. Yang kita nampak dia buka kitab, kita tak nampak di belakangnya apa yang beliau sedang buat, iaitu beliau telah mengambil masa untuk mutalaah, mengambil masa, meluangkan masa dia untuk membaca syarahan-syarahan hadis, untuk melihat apakah dhabit-dhabit yang beliau ingin sampaikan dalam kuliah. Setiap ustaz-ustaz macam tu, tuan-tuan. Ustaz kami bagi tahu, Maulana Husnul bagi tahu, bila ada satu kitab yang mana beliau mengajar, untuk kitab tersebut yang masanya mengajarnya tempoh lebih kurang 45 minit satu waktu pengajian, perlu makan masa 3 jam untuk mutalaah kitab. 3 jam, tuan-tuan. Dia korbankan masa dia untuk apa? Untuk melihat apa syarahan, apa makna kitab. Kitab apa, tuan-tuan? Dia pun kata kitab Jam'ul Jawami'. Kami belajar bukanlah dengan Maulana Husnul, tapi ustaz-ustaz lain, dan memang kitab tu adalah kitab berkenaan dengan usul fiqh, yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang agak sukar dan susah difahami. Baik. Baik, tu orang kata kalau pengajian ada mengajar kitab tu usul fiqh dalam bab kitab Jam'ul Jawami' ni, soalan pertama yang ditanya ialah ustaz yang mengajar tu faham ke tak? Bukan anak murid tu faham. Ustaz yang mengajar tu dia faham ke tak? Memang susah, tuan-tuan. Kita belajar kitab usul fiqh ni sebagai untuk memahami macam mana cara nak mengistinbatkan dalil-dalil. Kita lalulah beberapa buah kitab, tak banyak pun, tuan-tuan. Di antaranya Waraqat, di antaranya Jam'ul Jawami', di antaranya kitab Imam Syairazi rahimahullah taala, di dalam kitab apa nama, banyaklah, adalah beberapa buah kitab. Jadi ini semua adalah sangat-sangat membantu kita. Tambahan kita baca hadis, kalau tidak ada usul, maka dikhawatiri kita akan salah faham tentang hadis. Kita ambil hadis ni, kita tinggalkan hadis ni suka hati kita. Sedangkan hadis ni dia ada tertib dia, yang mana dia yang umum boleh ada datang mukhassis padanya. Yang umum yang boleh dijamakkan di antara dua hadis yang bertentangan, contohnya. Dua hadis yang bertentangan boleh disatukan. Yang bertentangan boleh ditakdimkan, boleh ditakhirkan. Ini kita kena belajar di dalam usul fiqh. Jadi kalau tak belajar usul, inilah kita dalam bahaya, tuan-tuan. Main baca hadis lalu kita mentafsirkan ikut akal kita, maka akhirnya kita sesat dalam cahaya. Baik, jadi sebab itu bila para ulama kita ni telah melapangkan masa untuk memberi kuliah di tempat-tempat kita ni, kita doakanlah untuk beliau, untuk mereka-mereka ini, iaitu dalam hadis ini, di mana Sayyidatina Asma sebelum bertanya, beliau dah doa dulu, barakallahu fi, semoga Allah memberkati kamu, dan juga doa-doa yang lain, semoga Allah Ta'ala memberi kebaikan yang banyak kepada kamu. Ni doa-doa ini sangat-sangat membantu. Dan begitu juga apa yang diberitahu oleh jawapan yang diberitahu oleh
lelaki tadi kepada Sayyidatina Asma setelah ditanya, ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi qariban min fitnatid dajjal. Ya, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah diwahyukan kepadaku bahawa kamu akan diuji di dalam kubur seumpama fitnah dajjal. Apa maksud wahyu di sini? Iaitu sama ada dengan makna wahyu yang am atau wahyu yang khas daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang am, apa sahaja ilham daripada Allah, itu juga adalah merupakan wahyu, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah baginda Nabi SAW berkata melalui dengan hawa nafsunya, tidaklah baginda itu berkata melainkan dengan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Baik, jadi apa yang Nabi SAW kata, kamu akan diuji dalam kubur, di dalam kubur seumpama fitnah dajjal, hampir kepada fitnah dajjal. Maksudnya ialah dajjal ni fitnah yang paling besar, yang mana setiap nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam telah memberikan peringatan kepada umatnya berkenaan dengan datangnya fitnah yang dinamakan sebagai fitnah dajjal. Maka begitulah ujian yang akan ditempuhi oleh satu orang di alam barzakh adalah ujian fitnah-fitnah yang ada di dalam kubur, dalam barzakh ini, adalah fitnah yang mana akan dilalui oleh semua orang. Kata ulama, kehidupan di antara kehidupan dunia, di antara kehidupan akhirat, maka di tengah-tengah itulah dinamakan alam barzakh, alam kubur. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sebelum dibangkitkan untuk sebelum berlakunya hari kiamat belum lagi, kiamat belum lagi. Jadi mereka ni ditempatkan di alam barzakh, dan barzakh ini ialah satu tempat yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijadikan satu taman daripada taman-taman syurga ataupun satu lembah daripada lembah-lembah neraka. Baik, hadis yang berikutnya, hadis 138 dalam kurungan hadis 14, penghormatan kepada orang yang menjaga solatnya. An Jabirin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza udkhila al-mayyitul qabra mathalat lahu asy-syamsu 'inda ghurubiha fayajlisu yamsahu 'ainaihi wa yaqulu da'uni usalli. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi SAW bahawa baginda Nabi SAW bersabda, apabila satu mayat dimasukkan ke dalam kubur, digambarkan kepadanya matahari menjadi seolah-olah hampir tenggelam, maka dia akan duduk dan menyapu kedua matanya dan berkata, tinggalkanlah aku untuk aku menunaikan solatku. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Baik, penerangan. Satu mayat dimasukkan berlaku kepada sebahagian mayat, iaitu mereka yang menjaga solat, yang begitu mengambil berat tentang solatnya. Ini satu gambaran, tuan-tuan. Satu orang yang mana dia menjaga benar-benar, seorang yang ihtimam dengan solatnya, maka keadaan ni tak mustahil berlaku. Tak mustahil berlaku di mana ada orang yang mana dia nak sembahyang di dalam kubur. Ketika mana dia melihat soalan-soalan yang sudah ditanya, selesai ditanya daripada malaikat mungkar dan nakir ini, maka dia tengok punya panjang soalan ini, maka dia akhirnya mendapati seolah-olah dibayangkan matahari sudah pun terbenam. Maka dia pun segera untuk cepat supaya dapat mengerjakan salat asar. Takut-takut matahari telah terbenam dan dia tak sempat untuk solat. Adakah dia solat? Wallahu a'lam bissawab. Sebab di dalam tempat di alam barzakh bukan untuk kita sembahyang, tuan. Tetapi ada pernah di mana satu orang pernah minta untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat solat dalam kubur. Ada seorang wali Allah, tak ingat nama dia, di mana dia telah berdoa selama berpuluh-puluh tahun
So, dia berdoa supaya ketika dia mati nanti, dia berdoa supaya dia dapat solat. Dia kata, apalah nilainya, segala-galanya kalau tidak dapat solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perasaan. Jadi dia tak boleh fikir macam mana tak dapat solat. Jadi sebab itu dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala masuk kubur nak solat. Dan ada ulama yang melihat, yang melihat dia sedang solat di dalam kuburnya. Ketika mana selesai menguruskan jenazahnya, ada seketul batu yang jatuh, dan didapati beliau sedang solat di dalam kuburnya. Dalam kuburnya memang benar-benar berlaku. Baik, tapi bukanlah akan menambahkan amalan kerana amalan itu akan berguna hanyalah di dalam daripada kehidupan amalan yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Baik, seterusnya, terbenam matahari keadaan apabila mayat itu masuk ke dalam kubur keadaan yang hampir gelap, sebagai simbol baginya bahawa kehidupan duniamu telah tenggelam seumpama terbenamnya matahari duniamu. Inilah kata-kata ulama seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Tibi rahimahullah ta'ala. Jadi kehidupan dunia ni sudah pun berakhir. Safar dunia sudah pun selesai. Maka bermulalah safar yang baru. Sebab apa tuan-tuan? Malam ni adalah sinonim dengan permulaan safar. Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berjalan mula bersafar iaitu di waktu malam. Sebab waktu tengah hari panas. Waktu tengah hari ni banyak masyaqqahnya, banyak kesusahannya. Dahlah yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW itu, as-safaru qita'atum minal azab. Safar itu adalah satu bahagian, satu potongan daripada azab. Jadi dah tambah azab dengan panasnya lagi bertambah-tambah, tuan-tuan. Maka sebab itu Nabi SAW biasanya akan mula safar hari apa? Biasanya hari Khamis, tuan-tuan. Dia mula bersafar ialah hari Khamis. Ini keadaan sinonim baginda Nabi SAW dan dimulakan dengan waktu malam. Dimulakan dengan waktu malam. Jadi apa maksud daripada hadis ini juga kata ulama ialah simbolik kepada permulaan safar yang baru. Berakhirnya safar yang lama, iaitulah safar kehidupan dunia, dan bermulalah safar yang baru, iaitulah safar di dalam kehidupan akhirat, iaitu alam barzakh. Dan kemudian akan dilalui dengan alam-alam yang berikutnya yang memakan masa beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun akhirat, tuan-tuan. Jadi kita berharap walaupun masa kita ni sekejap sahaja, Allah buka kepada kita peluang seluas-luasnya, kita ambil peluang, irtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah peluang 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang kita semua tahu tentang hadis itu. Baik. Seterusnya, ada pendapat mengatakan apa yang dibuat oleh seorang itu, iaitu dia kata pada malaikat, da'uni usalli, tinggalkanlah aku nak sembahyang. Apa yang dibuat oleh fulan ni sebenarnya adalah memahami dan untuk membuat satu perkara yang berlawanan dengan apa yang disabdakan, apa yang Nabi SAW terangkan tentang sifat orang munafik. Iaitu orang munafik ini, keadaan mereka suka menangguh-nangguhkan solat. Mereka suka tangguh-tangguhkan solat. Dan terutamanya pada waktu solat asar. Waktu solat asar dia sibuk dengan urusan menjaga, dia sibuk dengan urusan dia letih, dia nak berehat apa semua, sehinggalah akhirnya dia lihat matahari tadi dah hampir-hampir nak tenggelam, barulah mereka ni, orang-orang munafik ni, kata Nabi SAW, akan mengerjakan solat. Dan waktu tu dia akan kerjakan solat 4 rakaat, dan diberitahu seperti mana yang Nabi SAW katakan, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, la yazkurunallaha illa qalila, mereka tak akan ingat Allah Ta'ala melainkan sedikit. Sedangkan dirikan solat untuk mengingati aku. Aqimis solata lidzikri,
Dirikanlah solat untuk ingat kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang munafik ini sifat dia takkan ingat Allah, melainkan sangat sedikit saja ingat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang fulan ni buat di dalam kubur ni, dia nak minta malaikat supaya tinggalkan dia tentang soalan-soalan dalam kubur ni. Kejap tunggu, aku nak solat ni. Sebenarnya dia nak buat itu adalah dia nak tunjuk bahawasanya dia nak buat satu perkara yang mana berlawanan dengan sifat-sifat orang munafik. Dan dia nak bagi tahu dia adalah seorang yang beriman, yang sebenar-benar beriman, tidak seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ini adalah salah satu pendapat yang diterangkan oleh para ahli ulama kita. Ada juga yang mengatakan kubur ini adalah tempat yang gelap. Kubur ni adalah tempat yang gelap. Jadi seorang tu dia minta untuk dia sembahyang tadi supaya dia berharap dapat menerangi kubur dia tadi. Dapat menjadi cahaya. Jadi di antara sebab kubur kita didapat terang, tuan-tuan, adalah Al-Quran. Al-Quran akan memberi cahaya di dalam kubur kita. Satu orang yang selalu membaca amalan-amalan tertentu, surah Al-Mulk, surah Sejadah dan sebagainya, dan juga ayat-ayat yang tertentu yang dijadikan sebagai wiridnya pembacaannya, maka Al-Quran ini akan menjadi syafaat kepada orang ini dan akan menerangi dan membantu dia daripada malaikat azab. Bila mana malaikat azab telah pun pergi, maka yang akan datang adalah malaikat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan kepada bulan ini. Baik. Seterusnya, sebagai simbol baginya bahawa kehidupan duniamu telah tenggelam seumpama terbenamnya matahari duniamu. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh seorang yang menjaga solat, maka dia akan berasa seolah-olah waktu asar hampir habis dan masuk waktu maghrib. Seolah-olah dia berkata kepada malaikat, tinggalkanlah dulu soalan kamu kerana ini waktu aku menunaikan solatku. Baik. Boleh jadi juga peristiwa ini berlaku selepas soalan daripada malaikat. Apa maksud dia? Boleh jadi peristiwa ini berlaku selepas soalan daripada malaikat, iaitu setelah dia dapat menjawab semua soalan-soalan daripada para malaikat ini, maka fulan ini minta kebenaran daripada malaikat untuk solat kerana nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menjawab soalan-soalan yang telah ditanya oleh malaikat-malaikat Munkar dan Nakir ini. Ini di antara apa yang dikatakan oleh para alim ulama kita, dan kita seharusnya juga berusaha untuk membaiki mutu solat kita. Kita berusaha bagaimana solat kita ni dapat membantu kita dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Solat kita ni akan jadi pembenteng kita menjadi nur. As-salatu nurun. Solat itu adalah merupakan cahaya, kata Nabi SAW. Maka kita berharap dengan solat yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, solat ni kita memperbaiki mutu solat kita ni, maka kita berharap solat kita ni benar-benar menjadi cahaya, menjadi matahari, menjadi peneman kita di dalam kubur nanti, seperti mana yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Al-Quran akan menjadi peneman kepada seorang di dalam kubur. Kita berharap juga amalan-amalan yang lain, bukan dengan Quran saja, setiap amalan itu kita harap dia dapat menjadi syafaat buat kita. Dia dapat memberi, membantu kita seperti mana yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Satu orang yang mana dia masuk dalam kubur, dia akan berasa sunyi. Tapi ketika dia sedang sunyi tadi, datanglah satu orang pemuda yang tampan, yang begitu elok rupa parasnya, cantik wajahnya. Maka dia akan kata, siapakah kamu wahai fulan? Kenapa kamu datang kat sini, duduk di sini?
maka dia akan kata aku adalah amalan kamu, aku adalah solat kamu, aku adalah pembacaan Quran kamu. Amalan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan ubah menjadi orang-orang yang mendamping kita nanti di dalam kubur. Yang inilah yang dikatakan sebagai teman di dalam kubur, iaitulah amalan-amalan kita. Dan dalam hadis ini kita dapat lihat bagaimana seorang itu betul-betul dia jaga solat sampai dah mati pun, sampai dah mati pun dia masih lagi minta untuk solat. Bagaimana dia terbayang-bayang, dia takut bagaimana adakah Allah Taala akan terima aku, maka dia akan minta supaya, dan dia takut bahawa waktu dah nak habis. Ini keadaan orang beriman. Dia sentiasa resah gelisah. Bila mana telah masuk waktu, kata Sayyidina Ali, masuk saja waktu azan dilaungkan, maka berubah wajah kami. Berubah wajah kami kerana apa? Kerana setelah mendengar laungan azan, maka ditanya kepada kenapa berlaku begitu sedemikian rupa, maka beliau menerangkan kerana yang memanggil kita ini adalah Allah, yang memanggil kita ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Tok Bilal tu. Walaupun Tok Bilal yang laungkan azan, tetapi hakikatnya Allah yang panggil kita. Maka siapakah Allah Subhanahu Wa Taala itu? Rabb kita yang sedang memanggil kita. Maka sepatutnya lah kita menghayati di dalam kehidupan kita, adakah solat saya ni telah saya sempurnakan sebaik mungkin. Jadi orang yang menjaga waktu solatnya, orang yang ihtimam dengan solat-solat ini, maka inilah bayangannya, berita gembira buat dia, itu dia mana dia dapat berita yang baik di dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia kemuliaan, Allah Taala akan muliakannya di dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan nur daripada hadis-hadis Nabi SAW yang dibacakan tadi. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus jaga amalan-amalan kita, untuk terus beristiqamah dan membaiki mutu-mutu amalan kita, kerana yang dituntut kita bukan sekadar menunaikan, tetapi menunaikannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita bukan sekadar solat. Allah kata aqimus solat, dirikanlah solat, bukan solatlah kamu, sallu, kan? Allah Ta'ala kata dirikan solat itu menunaikan segala rukun-rukunnya, segala sunat-sunat abaat, sunat hayatnya, mengetahui segala perkara yang baiknya, khusyuk dalam solat, dan begitulah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan yang banyak pada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa 'ilman nafi'a wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiban wa shifaa'an min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah.